Assalamualaikum, mana ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya ini. Okey, alhamdulillah bertemu kembali kita dekat channel aku hari ni, dan video untuk kali ni aku akan buat pasal tips ataupun cara ataupun macam mana hampa nak buat kalau motor hampa ditenggelami air ataupun dilanda musibah banjir lah. So dalam video ni aku akan kongsikan dengan hampa 7 tips macam mana hampa nak buat selepas kejadian tu berlaku dekat hampa. So memandangkan kita baru digemparkan baru-baru ni pasal banjir dekat area Kelang, Hulu Langat yang tengah berlaku dekat kita sekarang ni lah. Jadi sedikit tips ni aku akan kongsikan dengan hampa, dan aku pun ada terbaca tips ni dekat Instagram komen dekat Ahmad Motor Ceras tu. Dia ada kongsi pasal benda ni lah. Tapi aku ada tambah sedikit sebanyak dia punya point tu untuk panduan hampa kalau berlaku benda ni dekat hampa. Aku ucapkan takziah kepada yang tengah mengalami keadaan banjir ni. Aku harap hampa bertabah dalam mengharungi musibah ni lah. Semoga ada sinar yang lagi okey lepas ni. So tanpa berlengah masa ataupun tanpa membuang masa, so sebelum aku nak start ataupun nak beritahu pasal tips-tips yang mengenai motor masuk banjir ni, dia ada dua situasi yang akan berlaku dekat hampa yang berkemungkinan berlaku kat kita semua. Yang pertama, motor ditenggelami banjir terus, ataupun yang kedua, tak teruklah banjir tu dan motor kita tak ditenggelami banjir. Tanpa berlengahkan masa, aku akan teruskan dekat kita punya tips, 7 tips yang aku akan share dekat hampa boleh pakai. Sama ada benda ni bagus tak bagus, sama-sama kita kongsi. Kalau salah hampa boleh betulkan aku punya tips ni lah. So kita pergi dekat tips yang pertama. Okay, tips yang pertama yang aku nak beritahu dekat hampa janganlah sesekali on switch motor hampa. Di mana kalau hampa on switch motor hampa dalam keadaan baru lepas ditenggelami banjir, berkemungkinan besar akan berlaku litar pintah dekat hampa punya motor dan akan buat motor hampa jadi wiring jadi short lah. So kalau boleh elakkan daripada hampa on switch motor hampa. Okay, tips yang kedua. Okey, tips yang kedua yang aku nak beritahu dekat hampa, kalau boleh lepas dah ditenggelami air tu, bila dah reda dah surut, hampa boleh cabut bateri dulu lah, bateri motor hampa. Bila yang first tadi hampa dah tak start motor, hampa cabut dulu. Di mana bateri ni dia ada arus elektrik. So untuk langkah berjaga-jaga, hampa boleh cabut dulu bateri ni sebagai langkah berjaga-jaga tidak berlakunya litar pintas ataupun short circuit dekat hampa punya wiring motor. Tambah-tambah macam motor aku ni dah macam-macam wiring aku dah buat. Kalau kena dekat aku, antara benda yang first aku akan buat, aku akan cabut bateri dulu lah. Sebab aku tak nak ada berlaku wiring short dekat aku punya motor. Okay, tu aku punya tips yang kedua. Kalau boleh cabutlah bateri tu dulu. Okay, so kita pergi dekat tips aku yang ketiga. Tips aku yang ketiga, dia ada dua situasi kat sini. Yang mana yang pertama, kalau motor hampa ditenggelami air ataupun banjir yang penuh, hampa kena cek minyak hitam ataupun minyak enjin motor hampa. First kali hampa tengok dekat bahagian dipstick motor hampa tu, hampa boleh cabut, hampa cek dulu tengok sama ada minyak hitam tu dah bercampur dengan air ataupun coolant ataupun air banjir tu. Maksud dia motor hampa dah penuh dengan air dalam tu lah. So nak tak nak hampa kena hantar kedai ataupun overhaul dekat kedai lah. Nak buat sendiri mungkin agak susah benda ni sebab nak kena buka enjin apa semua tu. Tapi anda kata hampa cek minyak hitam masih hitam dan okey, tak ada masalah, hampa boleh pergi dekat tab yang seterusnya yang aku akan beritahu nanti. So dekat motor aku ni aku dah pasang satu oil cap yang mana aku boleh tengok ataupun monitor aku punya minyak enjin. Kat sini aku boleh tengok kalau dia dah bercampur dengan air, minyak hitam tu dia akan bertukar warna jadi warna coklat ataupun warna air teh lah. Sebabnya aku ada pengalaman sebelum ni yang mana motor aku air pernah masuk dekat dalam bahagian enjin lah. So aku letak benda ni sebagai langkah berjaga-jaga ataupun precaution lah. So tu satu kelebihan lah kalau pakai benda Allah ni. Okay, so tip yang ketiga, ada dua situasi yang macam aku cakap tadi. Kalau minyak hitam dah masuk dalam air dah bercampur dalam minyak hitam ni, hampa boleh hantar kedai untuk overhaul. Tapi yang dia kata minyak hitam masih okey, hampa boleh teruskan ataupun pergi dekat next step yang seterusnya yang aku akan beritahu nanti lah. Itu saja step yang ketiga. Okay gang, so kita pergi dekat step aku yang keempat. Step yang keempat ni adalah kena buang air dalam karburator yang telah bercampur dengan petrol. So cara nak buang dia aku pernah tunjuk dalam video sebelum ni, apa boleh tengok ataupun klik dekat link yang aku letak kat atas ni. Cara nak buang air dalam petrol melalui karburator. So mudah saja, apa ikut je step ni. Nanti air yang bercampur dengan petrol tu akan terbuang dan tersisa dengan mudah. So tu tip aku yang keempat. Dan dalam masa yang sama, apa boleh cek ataupun buang air kalau air tu dah masuk dalam kotak angin motor lah. So apa boleh tengok kat situ ada satu kotak angin, apa boleh cek kat kotak angin tu. Kalau ada air, apa boleh keringkan ataupun apa boleh buang lah air dalam kotak angin tu. So tu tips aku yang keempat lah. Okay, so kita pergi dekat tips aku yang kelima.
Tips aku yang kelima adalah pasal plug motor. Bagi aku, kalau motor dah ditenggelami air ataupun dah terkena musibah banjir ni, sebaik-baik ataupun seelok-eloknya apa tukarlah plug baru. Dah tak elok ataupun tak bagus nak guna untuk jangka masa yang lama lah. So tips aku yang kelima adalah sebaik-baiknya ataupun seelok-eloknya tukarlah plug. Okay, itu tips aku yang kelima. Okay guys, so kita pergi dekat tips aku yang keenam. Tips aku yang keenam yang aku boleh cerita dekat hampa, apa boleh check apa punya tank petrol ataupun tangki minyak hampa. Di mana tangki minyak tu bawah seat hampa tu, hampa tengok sama ada tangki minyak tu dah campur dengan air ke belum. Tapi seelok-eloknya ataupun sebaik-baiknya bagi aku, apa boleh buang je minyak tu, ganti minyak petrol yang baru. Sebagai langkah berjaga-jaga kot, pun dah dimasuki air tak banyak pun sikit. So tips aku yang keenam adalah hampa buang petrol lama tu dan gantikan petrol yang baru. Okay gang, so seperti yang aku cakap tadi, semua tips tu, andai kata hampa rasa motor hampa tu macam dah teruk sangat, musibah banjir kena dekat motor tu, sebaik-baiknya aku rasa hampa hantar dekat bengkel untuk buat inspection terus lah. Kalau buat sendiri ni, risiko untuk nak rosak lagi teruk agak tinggi. Aku rasa biar foreman yang inspect apa punya motor dan tengok keadaan motor hampa macam mana untuk nak servis. Tapi sedikit sebanyak benda yang aku cakap ni, kalau hampa boleh check sendiri atau pandai untuk check sendiri, hampa boleh buat, hampa boleh follow, tak ada masalah. Jadi sedikit sebanyak hampa tahu macam mana keadaan motor hampa masa kena banjir itulah. So aku rasa video aku sampai sini saja. Kongsi tips ni, kalau ada benda yang hampa nak tambah, hampa boleh tambah. Dan aku harap musibah banjir ni dapat reda dengan cepat. Dan terima kasih banyak-banyak pada yang tengok video aku ni. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Manacha pagi ni.